Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bahagia ini sebagai pusingan pengajian kita sebagai pengajian minggu daripada kitab As-Sufiyah fi Hadral Maut. Fi Hadral Maut iaitu sakut paut dengan Sufi Hadral Maut. Sufi ni iaitu Sufi yang tersebarlah. Mana kata sekarang ni masyhur Sufi ni kerana dia ada beberapa cabang cara-cara dia sebarkan ilmu sufi dia. Terutama yang masyhur dan tersebarnya sufi ini di Nusantara kita. Dan kebelakangnya setelah daripada ahli sunnati wal jamaah itu jadi taknya jaga ataupun tak dapat dengan cara sepenuh-penuhnya penguasaan semenjak daripada 2013 lagi nu sampai ke sekarang 10 tahun 11 tahun dah tu. Jadi membawa kata sufi ni jadi berasa kata dia ni kurung singa, kurungnya rima dalam sarang
dalam penjara, kamar dia hidup menari lah luar tu. Duk menari luar, kata dia ni adalah sega tu goning. Ya gitu cara-cara dia. Kalaulah singa ni ataupun apa yang kata rima ni tak disekatkan oleh penjara-penjara kuku besi dan sebagainya, semua tadi itu memang tak boleh tersebar walaupun sikit pun ajaran sufi hadral maut. Kerana sufi ni adalah sufi yang nak membawa kepada ajaran al-kuburi, ajaran mempunyai kubur. Saya berasa tak sedar hatilah apabila kita dengar daripada orang siqah kan. Orang siqah ni mana kata orang yang dipercayai di sisi orang Islam kita ni, mana kata dipercayai lah. Ada pendakwah yang agak kata terpengaruh lah di Nusantara kita, terutama dalam 3 wilayah. Orang rupa janguk, nampak tu tak? Pandai bercakap, jadi menatu Tok Guru lah. Tok Guru pun telah meninggal dah, baru ni meninggal lagi dah. Dia termakan dengan ajaran sufi hadral maut ni. Sekarang duk bina kubur tok dia tu, tok mentua dia tu. Bahasa petani panggil tok tua dia tu. Duk bina kubur untuk nak buat jadi tempat ambil berkat tabarruk. Seolah kata kita kecek nak buat puja lah. Walaupun demo tak guna lafaz puja, tapi hakikat hak tu lah ya. Nampak tu tak? Masyrubat ruhiyah dengan al-khamr, makna tu lah ya, hakikat hak tu lah ya, walaupun berlain ni panggil kan. Dengan sebab itu cara mikir ni terjerat ataupun termasuk di dalam cara mikir orang Nusantara kita ni, Kamadian ni 2, 3, 4 tahun 5 tahun Kamadian ini jadi tersebar cara-cara mikir ni. Seolah kata nak mengembalikan orang kata cara mikir ni nak mengembalikan kita klik pada Hindu semula. Dia tak mengaku kata Hindu, tetapi kalau kita tengok pada ajaran memang nak klik pada Hindu klik semula. Puja colok, puja kubur tu dan berbagai-bagai daripada perkara-perkara yang mencengahkan akan dinul Islam. Nampak tu tak? Agama kita sebagai agama Islam yang sebenarnya. Tak lain tak bukan dengan sebab kita baca dah sebab-sebab, iaitu timurnya sufi di hadral maut tu. Mari 2 kali perjumpaan dah. Kali ni kita nak kecek sedikit hak ada ketinggalan ni, iaitu sebab salah satu daripada sebab hak seterusnya timurnya sufi di hadral maut ni jadi banyak muka 70, iaitu sikit daripada sebagai muallafat ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah. Orang Nusantara kita ni nak ayat kata miskin dia mereka ni, mana kata kurangnya buat kaji ya. Bukan kita nak kecek dalam arti kata kita nak memperlekeh dan menghinakan siapa. Tapi kurang buat kajian ni nak beza tak boleh di antara manhaj ahli sunnati wal jamaah dengan manhaj ahli kalam. Mereka mengaku kata ahli kalam mereka itu kena pada ahli sunnati wal jamaah. Seolah kata mengaku benda yang gelap kata cerah. Nak beza tak boleh. Makna kata orang kita ni tak mumayyiz lagi. Yang kata nak akil balik, mumayyiz pun tak lagi. Kerana mumayyiz ni orang kanak-kanak yang boleh buat beza di antara lembu dengan kerbau. Tapi orang mustawa ilmiah tempat kita ni awam lah, bukan ulama. Ulama tempat kita okey lah, orang ngaji okey lah. Tapi awam lah. Ya salah kata duk rasa kata ilmu kalam yang dia mengaji tadi tu kena pada ilmu ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan jauh tu. Sebab hak ni ke kiri ni. Ilmu kalam ni ke kiri, ilmu ahli sunnah wal jamaah ke kanan, menunjukkan kepada keterangan daripada cahaya Allah Taala dan cahaya yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tu. Kalau gitu di sini ni apabila kitab-kitab ahli kalam itu jadi tersebar di hadral maut, dengan automatik sufi tadi itu dia boleh masuk dengan cara derah.
Seolah kata kalaulah kita tubuh lemah agak, tubuh tak erat, orang panggil antibody kita tak erat. Gapo orang panggil kata tan kita tak erat, membawa pada kata kita tadi itu boleh terima penyakit dan sebagainya dengan cara cepat. Jadi orang yang berpegang aliran ahli kalam ni, dia pegangnya dia tadi itu menyalahi Al-Quran was sunnah dah. Kemudian mari benda-benda khurafat, benda-benda yang mukhalafah dengan adat istiadat yang membawa pada seorang tadi itu berasa kata dia tadi apabila dia buat amal boleh hasil benda yang pelik-pelik, dia berasa kata benda tu jalan dah. Nampak tak? Mengaku kata ini adalah karamat, sebenarnya al-istidraj, semaya bay pun dak, kata aurat pun dak, dakwah pun dak, jihad pun dak, dan berbagai-bagai daripada benda-benda ni membawa ada dia berasa kata sufi ni adalah benda hak benar. Nampak tu tak? Daripada benda-benda hak pelik-pelik tadi itu dia berasa kata benar sebab dia ada i'tiqad benda hak punah dah. Nampak tu tak? Tuhan tak boleh gerak, tak boleh dia. Duduk di antara tengah tu. Nampak tu tak? Benda hak tak makan pada akal tadi itu, benda hak biasanya tak boleh ada dalam alih, luar alih pun tak boleh. Benda hak pelik-pelik dah cara mikir dia. Apabila mari teori hak sufi, apabila mu buat gini, mu tunjuk tukar kapal tu bayar jatuh. Mu tunjuk tukar kereta api, jatuh, kereta kebal pun nak it. Berbagai-bagai daripada dakwah membawa kepada orang terima dengan cara mudah. Kemudian dia tak bawakan umat Islam tadi itu sebagai umat Islam yang sebenar. Itu salah satu daripada sebab. Sebab itulah timbulnya khurafat dan bid'ah. Yegu dia tu. Khurafat, rengka kemudian bid'ah. Itu rengka dan menyekutu Tuhan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga ni jadi automatik. Maksiat tu ya cerak dah. Ya tangga mula-mula dah tu, waktu kecil tu. Kemudian naik pada khurafat. Khurafat ni pergi pada bak pegangnya dia. Ya buat pegangnya dia, sama dia buat. Tu apa panggil amalan khurafat. Tak kena dengan syarak. Kemudian naik jadi rangka ya lazim di antara singkong tu. Di antara bid'ah dengan khurafat tu. Hak atas sekali menyentuh Tuhan. Berasa kata wali dia tadi itu, apa nama, boleh berikan benda-benda dan sebagainya. Soal. Harus ke tak kita tawassul dan seru Ya'uq wa Nasra? Harus tak? Ya'uq dan Nasra. Fa wali-wali orang-orang soleh di kaum Nabi Nuh alaihi salam dulu. Apa tak harus? Takkan ni orang soleh ke? La tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. 5 ni daripada auliyaus salihun. Boleh tak kita seru mereka? Nasra, tolonglah aku nak demam, aku demam ni hinggalah aku daripadanya. Boleh kata boleh? Sama ya. Kalau kata tak boleh hak ni, Jilani lah, Dusuki lah, Tok Panjang ke Tok Pandak ke, tak boleh belaka. Supaya ya. Kalau hak nun tak boleh, hak ni boleh. Kok mana ya hak tulah? Ya hak nun waliun min awliya'is salihin. Orang soleh di kalangan, orang hak buat amal di kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Faham molek tu situ tu. Dia mau nak hidup benda tu sekarang ni. Nak mengembali kelik kepada jahiliyah zaman dulu tu. Kabar lagi politik mereka. Kita duk main politik tapi kita tak faham kata ia nak bawa kita pergi kan. Lepas tu, apabila bawa sampai situ, siapa go syaitan? 100%. Dengan sebab itu, kitab-kitab ahli kalam tersebar di di Hadraul Maut dan cara-cara memikir sufi tersebar di Hadraul Maut membawa kepada orang tadi itu jadi berasa kata tak apa. Orang kita duduk dengan benda tu sama, jadi gelomok dengan benda tu sama, rasa tak biasa. Rasa kena, tak ada salah apa. Nampak tak tu? Tu. Baik. Kemudian soal lagi, dia membadilkan. Sebab timurnya sufi di Hadraul Maut tadi itu badil, makna dia tukar. Daripada azkar nabawiyah ni kepada azkar turuqiyah. Azkar ahli tariqat.
ahli tarikat, ahli tariqah. Ni berzikir lah ni berzikir balah ni, kalau berzikir ni boleh dapat fadilat ni gitu dan gini. Semua ni minal benda-benda yang mukhalafah dengan syarak belaka. Tapi orang kata apa dia berzikir dapat? Dapat suku. Nampak tak tu? Dapat tu suku, tapi hukum tu suku. Kita kena faham ni masalah ni. Nak kata kita tak jadi juluh di dalam cara-cara mikir umpama tu. Sebab kalaulah kita tak beri tambih di sini, nescaya kita tadi akan turun duk sekali dengan mereka, sampaikan kita tadi itu tak akan bengoh naik mari pula sekali lagi. Pas satu lagi, daripada sebab-sebab tersebarnya sufi di hadral maut ni penting sekali. Kerana orang hadral maut ni banyak susah. Sebab apa dia banyak susah? Sebab apa tahu tak banyak susah? Kerana dia nak uruh dunia tak pandai. Berapa dia tak boleh uruh dunia? Sebab dia iktikad kata dunia ni tak pakai bagi dia. Dan bukan matlamat hidup bagi dia. Akhirat ya tempat dia nak pergi hidup. Maka seolah kata dia pecah dunia dia tubik daripada diri dia. Maka cara mikir ni masuk daripada mana-mana orang Islam. Kalau dia masuk daripada mana, di dalam mana-mana orang Islam, nescaya umat Islam itu akan runtuh dengan sendiri. Runtuh dengan sendiri. Kenapa? Kerana benda ni adalah benda sebagai inti yang nak menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dok bawah. Apabila orang musuh mari, dia duit bagi tu bagi ni, orang dok lapar. Apabila orang duk lapar ni, ketika lapar nak putus orang perut ni, dalam syariat kita ni, walaupun benar haram boleh makan tak? Ya faham pada situ. Apabila orang bagi duit, bagi tu, bagi ni, ya jual dengan cara mudah. Moga kata ya lapar. Sebab kerjanya tak ada. Maka jadi runtuh umat Islam dengan sebab cara mikir yang tersebut sana. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita kalau tak mengaji, kita tak belajar, berasa kata tak apa. Tapi apabila kita mengaji, kita belajar, buat kajian dan sebagainya, nyanyo diri kita ni, zalim diri kita terhadap diri kita sendiri kerana kita menjadi kita ni sebagai mangsa untuk orang buat jejak selipar bagi kita. Jadi selipar kita. Ikut orang nak guna lagu mana. Terutama awal. Atas pentah tu, bawa datang mari, kata, baka Alawi, baka Nabi, atas pentah. Gitu gini. Dia nak mengadakan satu orang, yang ni sebuah diri tu kepada Nabi, baka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk nak orang tu berikatan hati dengan orang tu. Ingatlah sufi ni yang nak ikat dengan orang, bukan ikat dengan ajaran. Islam ni yang nak ikat dengan ajaran serta kita hormat orang ada budi bahasa, budi pekerti, adanya jaksa dalam Islam. Kita kena hormat terhadap dia. Tapi kita tak ikat terus dengan diri dia. Beza tu di antara dua. Kita tak memperdewakan walaupun siapa pun, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak memperdewakan. Sufi ni dia bergantung kepada diri seseorang sehingga dia mengagakkan dia tu adalah dewa. Pas kita mengaji dah daripada hisah yang telah lepas, iaitu seorang tokoh mereka yang mengaku kata dia tu adalah Tuhan. Faqih al-Muqaddam. Dia ni mengaku kata Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nampak tak tu? Nak kita faham kata benda-benda lagu ning tak mungkin sama sekali orang nak bawa dasar ning ni nak memajukan ummah, tak mungkin sama sekali. Sebab itu jarang kita nak jumpa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ini madrasah. Kalau cuba kita calon diri kita masuk di dalam madrasah sufiyah, kita tak akan jumpa dengan Abu Bakar, walaupun Umar, walaupun Uthman, walaupun Ali, walaupun Abdullah bin Abbas, walaupun Abdullah bin Umar, walaupun Abdullah bin Mas'ud, walaupun Abdullah bin Zubair, walaupun Abdullah
orang tu. Tak ada. Kenapa? Kerana dia adalah tak perlu kepada mereka sebab dia adalah i'tiqad atau sahabat dah. Dia jumpa dengan Nabi dah. Apa kita nak bergaduh dengan orang mati? Ajaran kita ni ambil direct daripada Allah Ta'ala, ambil direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Apa kita lagi gaduh dengan orang hak mati dah? Ini ajaran yang sebagai buka pintu untuk nak menyesatkan umat. Tapi cara mereka memang ada ada fun dalam menyampaikan, ada seni dalam mensampaikan kebatilan kepada umat manusia. Mari dalam rupa jangan cara, dengan cara jangan. Pakai terkadang kita tengok berasa gerung dah. Bagi orang awam hak tak tahu gapo tu, tengok pakai sosok orang sufi hak mari pada hadral maut dan lain daripadanya, Allah. Siapa kakak subai atas kepala dia ada sanad juga. Betul tak? Tu mujo. Kata kain subai atas kepala ada sanad. Tu tak? Mujo. Kalau kata hak lain, nawaklah mana? Nawaklah mana? Semua sanad mereka ada sanad mumathil. Sanad nak buat jadi nak buat rupa sahaja. Sebenarnya tak ada hakikat. Laisa laha haqiqah, tidak ada hakikat bagi dia. Nampak tak tu? Semua tengok kalau kita mari kita pakat mengaji, kita akan ambil ijazah. Ijazah tu ijazah ni, dengar tak kita dah dengar ijazah? Ijazah doa tu, ijazah amalan tu, amalan ni, amalan ni. Kena ijazah. Apa kena ijazah? Tahu tak ijazah ni asal ambil humi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil pada sahabat tabi'in dan sebagainya. Tu asal ada ijazah. Ni ijazah tengok, hidup sama dengan aku. Aku lebih tua dah dia lagi terkadang. Terkadang aku lebih tua dah dia lagi. Apa ijazah? Tapi dengan sebab jawab lagu tu awam munas, kita ngaji ada ijazah, ada guru, ada begotu, ada begani. Sebenarnya benar wang pelau, benar tak ada gapo. Tapi cara dia buat tadi itu, nak uwi nampak, bahasa siapa panggil nak uwi nampak kelang. Nak uwi nampak jadi hebat, nak uwi nampak atau sungguh. Walaupun tak ada gapo pun dalam majlis dia daripada cahaya ayat Quran, cahaya hadis Nabi, contoh tauladan yang baik dan sebagainya, tak ada. Walaupun begitu, kita orang awam nak beza tak boleh. Wasa percaya kata apa hak dia mau bawa mari tu adalah kena. Tengok. Selagi lepas daripada halakah ni, insya-Allah kita akan beri penjelasan bab kesamari hak semasa. InsyaAllah. Dengarlah selagi insyaAllah lepas pada halakah ni biiznillahi ta'ala. Nak uwi faham kata, benda ni kita jangan duduk dia dah. Jangan sama sekali masa kita ni kita nak duduk dia tak boleh. Dia di sini makna lagu mana? Makna kata kita tak mengangkatkan kebenaran atas kebatilan. Yakin kita kata kebatilan ini banyak. Kebatilan ada awan, ada pembantu dia. Tapi insya-Allah kebenaran ini dia yang bantu. Allah Subhanahu wa taala yang bantukan kebenaran. Walaupun seorang diri pun, walaupun dua pun, walaupun tiga, walaupun sikit tak ramai, tapi Allah yang bantukan. Ini kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih utama kita ikut. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar-benar itu daripada Tuhan. Jangan syak lagi. Kebatilan tak ada. Tak ada cahaya di atas dia. Nampak tu tak? Sebab itu, itulah setengah daripada perkara-perkara yang kita tadi itu, dasar kita kena binakan diri. Kena binakan, bentukkan peribadi kita. Binakan diri kita supaya kata kita ni tidak jadi seperti apa yang dikatakan di dalam sejarah. Siapakah kena tukar daripada orang Yaman asal ni terima. Daripada orang sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabawiyah lagi kita akan masuk ni. Tapi jadi tukar. Dengan sebab cara memikir itu punah. Hari ni orang tak perai dah. Dengan cara apa yang tumpah darah terutama di Nusantara kita. Tapi orang perai psikologi. Nak buatlah mana cara memikir itu tertukar. Nak buatlah mana nak orang memikir tadi itu jadi tak serupa dengan ajaran hak Tuhan nak dan sebagainya. Bahawa kita ni
salah satu daripada sebab orang kita jadi juluh di dalam aliran Sufiyah ni jadi banyak pada masa kita duduk ni, yang utama sekali Al-Qasas, kisah. Sebab ia tahu kata kita apabila dengar kisah wasa conclave, wasa terbuka, wasa sedap dan sebagainya. Sebenarnya dia bubuh kisah tu kisatun darar. Kisah yang mudaratkan diri kita. Nampak tu tak? Kisah yang mudaratkan diri kita. Kita kena faham jadi molek sini ni. Jangan sama sekali kita tadi itu buat cuai. Buat tanya mari tak itu tadi tu. Bis itu. Kemudian kita tengok mabahas hak baru ni pula. Permulaan masuknya tasawuf kepada hadral maut. Permulaan masuknya sufi kepada hadral maut. Masuk ke apa? Masuknya sufi pada hadral maut. Tadi sebab-sebab nak boleh timur sufi. Ni dia masuk dah. Nak masuk dah ni. Lagu mana? Tengok. Dia kata hadral maut ni, dengan Malak, salah satu daripada negeri Islam yang masuk Islam tadi, Islam siapa pada hadral maut tadi itu awal juga, mubakir. Masuk awal. Dan ahli dia tadi itu masa Islam tu masuk, mereka itu tak mengetahui satu pun daripada rangka daripada apa? Daripada rangka dan sebagainya mereka tak tahu. Tak tahu pun. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatanya utusnya para sahabat Nabi ni alaihi salatu wassalam sebarnya ilmu di sana. Nabi kita hatta kan utuskan sahabat dia itu pergi sebar ilmu. Sebar ilmu ni maknalah mana? Ingatlah kita kena tanam bui jadi jelas. Ingat molek nak oyak. Kalau kita nak kepada kebaikan, cuba kita guna akal fikir. Kita buai dulu sifat benci-membenci, asabiyah, ta'assub, fanatik dan sebagainya, buai tu baik tak luar dulu. Mula-mula sekali, kalaulah kita nak calonkan diri jadi ahli ilmu, ingat molek. Ilmu ni kena ada dua dasar. Ingat molek ni. Pertama, ilmu yang ada dalam Quran. Yang kedua, ilmu yang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ni kita nak terima daripada siapa? Kita nak ambil daripada mana? Ilmu ni tercatat di mana? Belum daripada kita nak terima ilmu ni, kita kena tahu kata ya duk mana dulu ilmu tu. Ni terkadang kita tak tahu siapa kat tempat duduk ilmu. Hak tu orang duk tipu kita. Misal, takut tak nampak dan tak faham. Kita nak pergi buat umrah. Umrah ni salah satu daripada ibadat hak molek. Tapi jangan acak semua lah. Baik ambil duit hak kita acak tu pergi sara orang ngaji. Pergi sara orang hak pakai miskin. Nampak tu tak? Tak ada duk jadi berat lah kalau kita nak buat gitu tu. Kemudian, belum daripada kita nak pergi buat umrah tu, kita sebagai manusia yang beriman ni, sekurang-kurangnya kena tahu kata nak pergi buat tu di mana. Belum nak cari tak sah lagi. Orang nak bawa kita pergi tu belum nak cari hak tu. Kau dulu hak tu. Kata nak pergi buat ni di mana. Muskilah orang sekarang lala ni, dia berasa kata dia ni nak mengaji ya ilmu. Ilmu dok di mana yang nak mengaji tak tahu. Faham tak amal rakyat ni? Kan tinggi bahasa kita guna. Bahasa tak ada tinggi apa dah tu. Amba kalau kecek ni seboleh-boleh nak kecek we faham. Warinya contoh tauladan dan sebagainya untuk nak we faham. Kalau tak faham lagi bahasa kita, tak ada arah. Pergi cucu rumah. Nampak tak? Tak ada arah dah nampak. Tak boleh dah kena matang. Duk bawa fangtah lah kita kata dah. Pak tai kita ni.
Ataupun pergi kutip kelapa sawit lah. Kalau Malaysia. Tak usah duk dengar, tak usah duk mengaji ya. Saingam, hak kaki pak tu pula. Ya sebab kita tak ada usaha langsung. Maka kita sebagai umat Islam, mula-mula sekali kena tahu. Kata nak ambil ilmu, ambil mana? Muskilah orang kita situ. Ni, kita nak kecek. Sebab sufi boleh masuk kepada hadral maut. Sebab orang hadral maut tadi itu, ulama dia, ilmu duk leh dada. Ingat? Nak ayat ni tahu ni. Apabila ilmu duk leh dada, memang kena dah ilmu tu duk leh dada ulama. Kena. Tetapi ingat satu perkara. Kalaulah ulama tu adalah ulama yang beramanah, ia akan royak kepada kita sebagaimana ulama-ulama belum daripada korong hak kita duk ni datang mari dia kena sahabat tabi'in dan sebagainya, ia akan royak betul molek. Muskilah yang kita takut sekali dan tak jadi masalah, yakni ulama tadi itu ia tunjuk kok lain. Tunjuk kok lain. Misal dah saat ni, kita nak pergi buat umrah, pasti kena tahu kata, kena pergi buat tu di Makkahul Mukarramah. Pada Makkahul Mukarramah ada apa? Ada manasikal hajj wal umrah. Ada Kaabah, ada Safa wal Marwah, ada tu ada ni. Barulah dijadikan ibadat umrah kita itu kena. Barulah kita pergi cari orang tangga yang kedua, tangga yang tiga, pergi cari orang, biar nak piping aku pergi. Kita sebagai orang nak hasil ilmu pengetahuan. Apabila sebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam with bayar la akal kata kita ni hadis nak terima daripada siapa? Sebab tu aku nak terima Bukhari. Hadis Muslim, hadis Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Muwatta, Imam Malik dan sebagainya. Barulah apabila kita dengar daripada mana orang apa, kalau dia riwayat hadis mai situ kita terima. Muskilah hari ni kita tak tahu. Cuba tanya orang awam. Ni awam zaman ni. Zaman nak masuknya sufi kepada hadral maut tadi itu. Ya gitu. Jadi seolah kata ya right. Hilang daripada pahaman ummah. Kata nak hasilnya ilmu tu daripada mana? Nak boleh pada mana ilmu pengetahuan tu? Sebab tu orang kita, asal kau tok guru royak ke hadis belaka. Sungguh tak ada masalah dak jadi. Lepas tu apabila ia dengar pada guru, hak tak ada beramanah, hak keluar hak ada amanah okeylah. Hak tak ada amanah royak kata ni hadis. Lepas ia dengar pada tok guru sebab ia sikah pada tok guru ni. Lepas tu kalaulah hadis tu hadis tak sabit masalah. Hadis palsu, hadis maudhu', hadis yang tak pakar, hadis mungkar dan sebagainya. Mudahkah payah dia nak buai daripada pahamnya dia, pegangnya dia akan itu hadis? Berai dunia. Seolah-olah gitu. Dia pegang orang awam ni salah satu daripada sifat hak molek bagi dia, dia pegang kejap dan dia amal. Orang ngaji terkadang ngaji tahu. Pegang tak kejap mana muka dia banyak. Tengok hak tu, tengok hak ni, tengok hak tu, tengok hak ni, tengok hak tu, tengok hak ni. Lepas tu amal pun tak serupa dengan hak tu. Sungguh dah amal ya. Kalau lah ya orang alim lagi, wa amal lagi, pegang kejap lagi. Hak tu nak banding tak boleh. Tapi nak ayat kata aghlabiyah. Jadi mereka ini tak tahu kata nak gantung di mana. Kata kita nak ambil pekoh ni ambil mana, hadis ni ambil di mana, tafsir ambil di mana. Asal kata guru royak, asal kita pakai tu. Maka orang daripada Alawiyin ni yang nisbah diri kepada Sabaiyah dan sebagainya, dia kata kita kena buat rancangan satu perkara. Ummah tadi itu percaya pada guru. Guru hak pasal kita je kata. Jangan pergi guru hak pasal nak royak. Kata mari dana ajaran ni satu persatu, jangan. Ambil pada guru hak kita buat, hak kita basuh dah, hak kita tarbiyah dah, hak kita, orang kita dah lagi kita kecek. Ia kuasa buat sampai situ. Itu pitu sufi tu masuk menyelit masuk kita. Belum daripada ni, kita kembali balik sikit. Belum daripada ni, lah. Okay. Sebab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi hatta lagi.
Nabi bawa, suruh sahabat ni bawa gapo pergi pada Yaman? Bawa dua wahyu tu. Wahyu Qur'ani, wahyu sunnati. Quran dengan hadis. Kama dia cara kita nak faham hadis ni, faham Quran ni, ni kena faham kata kita ni nak pergi faham ambil fahaman. Ambil faham daripada mana? Saya kata faham kena ambil pada mulut guru lah. Kena. Tapi guru ni dia kekal tak? Tak, dia tak kekal. Sampai masa dia kena kembali. Nak buat lagu mana? Kena karya buku. Kena ada buku. Senarai buku tu. Buku. Kena ada kitab sebagai tempat rujukan. Maka kitab rujukan di dalam agama kita yang dibuatkan oleh ulama mu'tabar, ada ke tak ada? Ada. Midah hadis, cara midah hadis. Midah tafsir, cara midah tafsir. Midah fiqh, cara midah fiqh. Midah akhlak, cara midah akhlak. Midah ekonomi, cara midah ekonomi. Sungguh ke tak sungguh tu? Sungguh. Maka apa maksudnya ulama tulis tadi tu? Maksudnya ulama tulis nak ummah tadi itu, hak alim ulama, hak dari pegang teraju ummah tu, rujuk kepada kitab-kitab tersebut. Maka kita nak tahu kata ulama tadi itu, sungguh ke tak yang nak bawa kita klik kepada kitab-kitab hak ulama nak kita faham dengan cara jelas tadi akan agama. Kita nak tahu ukur dia duduk mana. Fikir. Ukur dia duduk mana? Ukur dia duduk di dalil. Mereka apa ada dalil? Kita tengoklah kitab Madarijul As-Su'ud. Dalil Abu Bakar nak buat maulud jangan orang lain. Nak katakan. Yakni nota kaki. Ang-ing nota kaki. Hadis ni duduk sini. Hadis ni duduk sini. Hadis ni duduk sini. Faham ni duduk dalam kitab ni. Faham ni duduk dalam kitab ni. Hak itulah ulama yang nak pimpin kita klik kepada masadir Islam hak sungguh. Ingat. Nak pergi mengaji di mana? Pergi. Tak ada masalah. Nak mengaji dengan siapa? Pergi mengaji. Tapi syarat ada persisaan ni. Buat apa? Kerana hak itulah orang yang nak bawa kita klik kepada Islam hak safi, hak bersih sungguh, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat pergi dakwah manusia kepada al-Islam, iaitu di Hadraul Maut. Dia kata pergi pada Hadraul Maut di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal nak sebut sini sebagaimana ada di dalam buku ni. Yang pertama iaitu Ziyad ibn Labid al-Ansari. Ziyad anak Labid al-Ansari. Salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duk mengaji dengan Nabi. Ingat, kita nak jadi pendakwah, pasti kita kena mempunyai ilmu pengetahuan. Ingat. Jangan, kalau bahasa tani kata, jangan duk galak. Nak jadi pendakwah sedangkan kita ilmu tak ada. Tak ada ni sekadar mana tak ada. Ada sekadar mana ada. Mana ukurnya? Ni. Ukurnya Allah kertas. Allah kitab putih, uya baca tengok. Betul ke tak dengan baris? Terjemuh kena ke tak? Ambil dalil tu kena ke tak? Dan sebagainya. Baru lepas. Lepas tu kitab ya Allah ni kitab dia. Kitab mu'tabar ke kitab hang kelapa. Ke hang pesing apa nama kita kata kalau tempat teh kita ni hang getah ke terai ke kata gi. Kitab dia. Kena tahu. Barulah orang ni sesuai jadi pendakwah. Dia mata pendakwah bukan ulama. Lah dia ulama pada tepat pada maqam dia. Berat tu masalah. Kalau kita tak boleh sampai situ, ta'allam qabla an tatakallam. Ngaji dulu belum nak kecek. Nabi kata, innamal ilma bin naumi bir ru'yatin manamiyah. Bi liqa'in nabiyya qadatan. Jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Da innamal ilma bit ta'allum. Ada sahih ke?
Sesungguhnya mengaji hasil-hasil ilmu tu, sesungguhnya ilmu tadi nak hasil pasti kena dengan mengaji belajar. Mengaji belajar nak hasil ilmu, ngaji pasal mana? Cara ya, ngaji pasal mana nak hasil ilmu? Hak tu sifat mulazamah. Nak hasil ilmu, nak ngaji pasal mana? Cara nak menghasilkan ilmu masuk dalam tubuh manusia ada apa cara? Tu dia. Soalan payah saya tanya. Saya tanya payah malam ni. Cara ngaji nak hasil ilmu yang pertama dengan muhadarah, ceramah. Boleh ke nak dapat ilmu? Tak? Penceramah mari dah. Hebat penceramah gini. Boleh hasil ilmu. Nak hasil ilmu dengan khutbah. Tak? Boleh juga ilmu. Pasal lagi. Soal lagi ni hak tinggi. Yakni ad-durus. Kena mengaji talaqi. Hak ni hasil ilmu tu baik jadi orang pula ni. Hak ni dengan khutbah, dengan ceramah dan sebagainya untuk nak membangkitkan iman, bangkitkan takwa, bangkitkan faham kita dengan cara cepat dan sebagainya. Okeylah tu untuk buat amal selalu. Tapi nak menghasilkan diri dia, nak bina diri dia dan dia boleh bina pula orang lain, pasti dia kena lepas majalisud durus. Orang panggil majalisut talaqi. Talaqi daripada mana? Daripada ulama muslimin, al-mu'tabarin, pakar kitab pun mu'tabar. Untuk baik dia orang. Faham tak masalah ni? Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata, ambil dana buatlah ni. Nabi. Ambil Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi seorang nama Ziyad ibn Labid al-Ansari ngaji dengan Nabi masa duduk Makkah Al-Mukarramah. Ngaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji sampai ke bila? Sampai ke Nabi tu keluar pergi kepada Madinah, ya turut pergi juga. Ni orang panggil turut majlis ilmu. Turut majlis ilmu. Tak masalah ni. Kama dia lepas daripada dia duduk di Mekah tadi itu tak lama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ista'malahu, Nabi suruh dia. Ista'malahu ni mana Nabi pilih. Ikhtarahu, pilih akan dia supaya pergi jadi pendakwah di hadral maut. Dia menyaksi peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq dan sebagainya. Sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia lepas daripada tenir molek, amir molek, Nabi suruh dia pergi jadi tok guru di hadral maut. Bawa gapo pergi hadral maut? Buat qiraah hadis. Padahal diri dia ada gapo ilmu, ada 4 usul. Mengapa nama? Usul lurah, usul fiqh, usul hadis, usul tafsir, 4 ilmu. Lepas tu daripada 4 ni, pecah tu bab fiqh, pecah tu bab faraid, pecah tu bab muamalat, pecah tu bab ni daripada usul 4 perkara ni. Memang tak nampak macam misal we nampak sikit. Kita apabila nak buat khisi sutih, kalau zaman dulu pakai kayu mudah kita nak misal. Nak buat aku mana? Kena ada tukar, ada gaji, okay. Ada paku, ada tu, ada ni. 2, 3, 4 perkara tu, tubik jadi khisi. Lepas tu khisi sutih tu daripada tukar, daripada gaji tu, banyak. Khisi tu, khisi ni, khisi tu. Tukar hak tu lah tu, gaji hak tu lah tu. Lah kata tak usah agak pakai hak tu. Ilmu 4 perkara ni sebagai usul, kalau ada, pergi di Quran hadis, tubik ilmu satu tu, tubik berah tubik mari. Buah tubik mari tak tahu banyak mana buah tubik mari. Dan dengan automatik, dengan psikologi dan hak biasa dah, ia boleh mempertahan pula Quran hadis orang nak kaca. Pakai pak ni. Lepas tu nak hasil, tak ada di majlis khutbah. Tak ada di majlis ceramah. Tak ada di majlis
muzakarah, ada di majalisut talaqqi wad durus. Sebab tu diri kita kena cari majlis umpama tu. Untuk kita menghasilkan akan benda hak molek tadi, supaya kata kita ni boleh bawa Islamiah kita ni sampai kepada matlamat hak asli. Itu seorang. Dan dia ni salah seorang daripada sahabat hak duduk di Hadraul Maut. Yang kedua, Uqasyah Ibn Thawr radhiyallahu anhu. Uqasyah ni biasa dengan kisah ya. Uqasyah ni pia, iaitu Al-Qurashi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka duk kecek dengan dia dan dia pun suka kecek dengan Nabi. Uqasyah. Alama azkur, satu hari Yasuh Nabi tu berdoa kepada dia. Ya Rasulullah, hari ni aku nak minta sekara demo, dia kata. Gapo mu nak? Mu tak biasa minta lagu ni. Aku nak minta mu doa ku jadi ahli syurga boleh tak? Ini tak sah. Nabi tengok, pandai mu minta ke aku kata. Pandai mu. Anta minhum dia. Mung salah satu daripada ahli syurga. Lepas tu, gana Rasulullah. Pahau orang nak wirapat seperti aku ni, nak buat lah mana tu ya Rasulullah? Imung tu aku tahu. Kata. Orang sahabat lain main minta. So, berdoa seperti Nabi berdoa pada Uqasyah. Dia kata, sabaqaka Uqasyah. Orang Uqasyah minta dulu dah. Mung tak ada. Gapa kita nak rayak? Nak rayak kata, benda tadi itu kita kena hasil awal. Nak buat gapo, jangan tunggu. Mikir, rayak. Mikir, buat. Tapi jangan tak mikir. Pesen tawakal jada tak jadi. Herak, tawakal jada tak jadi. Herak. Tu tawakal jada tak jadilah tu. Nak tawakal, buat. Kira dulu nak tahu. Kira. Buat. Lepas tu jangan tunggu. Sebab tunggu ni, terkadang 7 tahun seperti 7 hari. Perasa orang amanah kita, 7 tahun dah kena tak ada timbul apa lagi ni. Dia dah berasa 7 hari. Sebab penyakit taswif. Sebab tu nak main ngaji, mari lalu. So tunggu. Walaupun sore pun, mari. Pena. Jangan tahu kau dulu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gatung demo ni. Saja. Tahu tak syaitan ni terkadang kalau kita tak ada power sungguh. Kita baca ayat kursi, baca supa kita. Jangan duk main. Nak royak kata ya. Kekuatan. Amba malah nak royak tu lah. Ada kisah banyak lagi. Belalah. Ya bukan tempat dia ni. Kama dia, apabila gitu, sikit dah masa kita ada sikit lagi. Apabila sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 2 perkara, ilmu dan iman melalui Al-Quran dan Sunnah, 2 tu lah. Sebab diri sahabat tu yang ulama dah. Timbullah jadi Hadraul Maut tadi itu jadi tempat cermelang, tempat gedung ilmu. Ya nak jaya ya duduk situ. Sebab itulah orang zaman-zaman tu dia kata 2 orang ni kaum muda. Orang hak pesen nak duduk dalam gelap aja ke. Sahabat ni kaum muda juga, bukan kita saja. Nak royak kata cara nak sekaknya, cara mikir orang ni hak tu sangat. Buat apa orang Hadraul Maut zaman tu takut pada Uqasyah dengan Ziyad? Takut sebab apa tahu tak? Sedangkan 2 orang ni wagi ilmu, wagi iman, wagi Quran, wagi hadis. Tapi apa mereka itu takut? Sebab apa takut? Siapakah tuduh mereka siapa kaum muda? Sebabnya dalam dunia ni hak besar sekali matlamat hak manusia ada bela habuan. Ingat? Habuan ni makna apa bahasa Sia? Prayut pun dah.
Tu balik ambil hak tu hak sangat. Untuk nak menghasilkan dua perkara. Amal wayak dah pada majlis mengajar tafsir. Gapo habuai hak manusia tadi itu nak memuaskan hidup dalam dunia ni perut dengan farak dia. Perkara ni ke? Songyang, tak ada lain. Semua cuba kita tengok. Semua kita tengok siapa kok tu kok ni siapa bunuh di antara satu sama lain kerana nak bubuk dua perkara tu. Sungguh dah. Anak tu ada dulu, Qabil dengan Habil, bunuh Kih apa? Kih bubuk krisi. Kih bubuk gapo? Kau bubuk kalah. Kira ambil tak nak dok royak dah. Nak royak kata, ya apa tu dah? Kata, tak boleh ni. Kalau kita buat lock gini, pengikut kita, muancun kita ni gede mau habis ya. Pas nak buat lah mana orang tu jauh sikit dengan dua orang ni. Kita nak guna kalimah kapo nak demo tu wasa kata gerung. Ya pandai cara mikir buat dia tak mikir. Kena bubuh kata hak baru. Hak baru ni. Pas kita pun jadi pelik juga ni. Terkadang orang kata hak baru kita pun turut hak demo hak baru. Jadi terbelik ekor molek hak kita pun. Kenapa? Pasal siapa saikau. Kau apa nama? Habis itu nak ayat kata terkadang kita guna istilah tak kena. Saikau. Nak kau kot mana? Ya kena tengok umur. Nak kata tua ataupun muda. Dok di mana? Dok di umur. Hak ni umur 240. Hak ni 2023. Mana muda, mana tua? Allah. Ni dah ni kita apabila tak ngaji suti jadi gitu. Herat tu. Bukan nak royak ke mana. Tak. Nak royak kata cara kita guna tadi itu terkadang tak kena dengan istilah. Lalu berkatanya seorang ahli sejarah lah. Seorang ahli sejarah nama baca mana? Shili. Baca Shili lah nama dia tu. Dia nama Muhammad ibnu Abi Bakr. Beranak di Hadral Maut pada tahun 1030. Orang kamar dia ni dah. Dia ni ambil ilmu daripada tokoh-tokoh ulama yang ada pada negeri dia tu lah. Tentang ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tu, ilmu kategori ya. Kamar dia musafir. Gi kepada Hind, kepada Hijaz. Sampakah akhir duduk di Makkahul Mukarramah. Gapo ni cara kita dah kacau baca we dengar ni? Nak royak kata kita nak pergi kana-kana jangan bawa tangis 10 gi. Ni kita tak tahu kata orang Cina mari negeri kita ni dia kata Cina pergi bawa tangis 10 gi. Ya mari tangis 10 sungguh tapi dalam ni penuh. Sebab tu dia boleh menguasai bak ekonomi, bak tanah, bak tu, bak ni. Kuasa sungguh tak? Sungguh. Kita betul. Betul je betulnya orang molek. Betul-betulnya orang molek. Tapi orang panggil betul tak benar. Betul tak benar ni nyanyi. Nak pergi luar negara, nak pergi ngaji situ, ngaji sini, buat tangan 10. Ilmu tak ada hasil apa. Tengok ulama dulu. Ulama hak boleh jadi pula orang yang hebat, boleh sebut catat nama dia di dalam buku-buku. Takkan mulia ke pasal ni? Ya buatlah mana? Ya ambil dulu daripada ulama-ulama tempat dia. Pau ya pergi ke lain. Ni kita pergi kosong, klik pun kosong. Sebab kosong sama kosong boleh satu. Tak boleh. Ingat kosong sun buat sun, taukap sun. Kosong campur kosong boleh kosong. Tak nak? Sekurang-kurangnya kena we boleh sampai ke 4 ataupun 5. Kalau boleh sampai 10, boleh mana? We hasil kata. Duduk mana ni? Ya duduk di tarbiyah. Duduk di mana? Duduk di tarbiyah. Ia katakan, ia kata
Di dalam kitab dia tu lah yang mati pada tahun 1093 Hijrah. Dia kata kan, dia kata dan adalah ahli Yamin tadi itu Hadraul Maut tadi itu mereka bersungguh-sungguh mengaji dan bersungguh-sungguh dengan ilmu syarak sakut pada dengan fiqh dan hipungnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kena-kena pun tentang masalah ilmu sufi, tarekah tak kena zaman itu. Mari kau mana ni? Sepat tu kita lah ni. Duk dengan cara molek umat Islam. Sama ada di kuat atas tu, kuat atas hak kecek bahasa sia tu ke. Tarik daripada cumpon turun mari duk molek belaka. Dah tu. Orang 3 wilayah pun molek belaka. Tak ada lah. Kita kata kira kata maksiat belaka. Kalau main kita, main dontri, main gapo. Hari ni nak berjoget dalam masjid lah. Timur bila? Nak bina kubur. Allah. Mari dalam rupa ugamu. Kalau mari dalam rupa habis lain, wasa hingga. Mari dalam rupa tok guru. Ya bahaya sebab mari tak tahu. Orang panggil musuh dalam kelambu. Musuh dalam kelambu. Lah nak jadi tak tahu kira. Tanya orang tua kita. Bahagi. Ya masuk tu tak terkapar. Memunahkan umat Islam. Siapakah? Hari ni kalau tak pakai piyah selipar Nabi tu rasa tak sah semaya. Sungguh tu ayat. Padi bau ni pun kena selipar juga. Ambo ayat kata gini mudah kata. Gi catu sini lalu. Ya catu tak? Sak boh sini lalu. Jadi Nabi pun cesak. Ni umatku ni. Ada selipar aku ni. Selipar tu khayalan bukan selipar Nabi. Selipar tu khayalan daripada seorang sufi kata yang mimpi selipar tu belah tu. Tu ya. Allah. Selipar. Nanti nak wari. Purung tak boleh buat tubik lagi tu. Nampak tak? Purung tak boleh buat tubik lagi. Selipar tak boleh buat tubik lagi. Ada nanti kita buat tubik. Abang ngaji bak selipar. Allahu Akbar. Dia kata selipar ni lah. Gi jujok sampai ke arah Tuhan tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Atas arah ni. Tuhan tak ada selipar. Subhanallah. Apa nak buat lah mana? Hak Tuhan raya, ia tak percaya. Hak mari pada guru dia, ia percaya. Lepas kita nak masuk syurga lah mana duk mikir. Sungguh syurga ni ya luah. Tapi kalau kita tak kena, lebih sepik daripada lubang jagung lagi. Nak masuk dia tu. Nampak tu tak? Allah. Lepas nak buat lah mana. Kita kena pakai mikir ni. Takutnya lekat tekak kita. Nak masuk, mu tak royak aku dah hari tu. Aku pun malah nak royak, malah nak bosan. Hari ni mu kena bosan dengan aku. Baik kita bosan sini. Bukan nak bosan, nak royak we tahu. Faham tak masalah ni? Selipar Allah, tak selipar situ, selipar sini. Aduh. Siapa kak? Tahu tak? Bukan nak kata ni, nak royak. Tak ada nak kata. Rokok teras selipar. Rokok. Adalah. Pam selipar. Hotel selipar. Tu khayal dia kira tu dah. Aduh, kata apa nak buat lah mana umat Islam kalau sampai situ. Pas 1 minit ni habis masa dah. Yang ada sufi ni sebenarnya kena sejam setengah sebenar. Tak ada. Tapi tak apalah kita nak janji semula lah dengan siwi ta'awun kita. Biar nak bahas bak apa nama bak rokok haram ni. Boleh kata. Wak pentah kata. Sebab orang royak atau rokok ni haram orang jahil. Orang jahil kejut gah kita dengar. Nampak ada tak? Kejut gah kita dengar. Lepas duk tengok mari orang tak sempurna akal kata. Nah, ngajar ilmu akal wajib mustahil dan apa nama harus pada akal dan sebagainya gitu gini ilmu akal tak akal. Semalam jumpa dah lah dengan orang berakal tu. Nah,
Allah, duk tepi patah. Tempat ada lagu duk mengajar hukum agama. Pok dak orang kata lah tu. Orang duk gedung-gedung duk mengajar hukum. Duk buka lagu dan sebagainya. Gapo begitu gini. Kita duk mengajar hukum agama. Allahu akbar. Ning lah nak ayat kata. Dia kata, pian nak bahar dengan kita boleh. Kata rokok tu haram. Boleh. Hak kata rokok tu haram kalau jahil sungguh. Gilah bakok. Nak jabat tu Syekhul Islam ayat tu haram. Pia Syekhul Islam? Culah. Jahil culah. Tu nak ayat kata orang Nusantara kita ni turuk kita tak tahu gapo. Tak tahu gapo turuk. Puasa nak turuk. Ambo kalau duduk luar daripada ni nak kecek turuk dan ni boleh. Tapi duduk di atas meja ni usah tak sempurna mana. Kita katalah nak kata so. Tak apa nak kata so. Yakin? Kalau nak berkat sungguh. Kalau nak berkat sungguh. Mari cucu Nabi gitu gini dah ke? Allah. Kucuk tangan, kucuk kaki. Baik kucuk harak dia pada kucuk kaki. Kalau nak berkat sungguh. Tak ke? Boleh bakar lalu dah. Ni nak kucuk kaki. Ya. Amba tak saya kecek juga nampak berdoa orang kita. Subhanallah. Wapanya gitu lalu. Sungguh tak kita kata? Ni sufi hak sebenar. Sufi ni hak ni. Pak akhir sekali, gapo besing? Makan acing. Acing tok guru. Makan air basuh kaki tok guru. Makan air liur tok guru. Allahu akbar. Balah tu nya hak Nabi Muhammad wari. Wi pahal nah masalah ni nah. Kita mengajar ni bukan kau anak dak nak wi tahu kata hadral maut hari tu cuci daripada cara mikir ni. Pas mari husi tak husi lagu mana nanti kita tengok. Nampak tu tak? Nanti kita tengok. Nanti kita tengok bab dia. Dan Syekh ni pun kata di Hadramaut tadi itu tak dikenal kata dibinakan kubur dan sebagainya. Tak ada dia kata. Pas sekarang kalau kita pergi nanti kita pergi buat kita sekali. Kita pergi di Hadramaut sekali. Pergi di Tahrim tu lalu dah. Tak apa kita bukuh jadi sufi hari tu. Boh sampai besar tekok tak apa. Itu gerbang kita boleh masuk cerak kata. Boh besar tekok deh. Nak kita tengok Allahu Akbar. Kubur ni dibina 100% diguna. 100% bina kubur. Hari ni klip tu sapu habis licin. Dalam YouTube dalam apa sapu. Sebab apa? Sebab orang tak boleh terima dengan ajaran tu. Tapi hak dok denu lagi ni, kawan-kawan kita, saing-saing kita, hak dok di Darul terpilih di Yamen tu. Tak sampai lagi rumah ni. Sore apa pening dah. Sore apa pening dah. Sampai ke kerajaan itu Majlis Kelantan, Majlis Agama Islam Kelantan. Demo ni tak boleh. Nak jaga. Baik mana ajaran ni? Ya ajaran khurafat, ajaran apa? Tak ada bina kubur dan sebagainya. Bina tulis sahib gotu ni tak ada. Adanya qala Allah, qala Rasulullah. Qala as-sahabatu, qala at-tabi'in, qala al-a'immah. Hatu ilmu. Bukan duk mipi. Kita dua je kita ni. Hak mana ilmu hak sungguh? Qala Allah Ta'ala firman sabda Nabi Muhammad, kata sahabat, tabi'in sebagainya, umat-umat imam-imam pak ni. Kalau mai duk mipi, pakai kuih lalu. Saya duk percaya. Rugi masa kita. Nampak tu tak? Bukan makna kata kita kok mana dak. Nak royak kata benda ni adalah benda tak benar daripada agama al-Islam. Tak ada. Bukan agama hak, bukan agama Islam. Heran tu. Maka kena sekadar situlah masa apa habis dah ni. InsyaAllah kita akan masuk pada halaman 74. Ingat malah 74 tu. Minggu depan biiznillahi ta'ala. Apakah di Tahrim tu ada berapa tok mufti dan sebagainya kok mana nanti kita cara pada kisah yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala. Sekadar inilah pada malam ini. Siapa dia ada masa tadi itu tunggu lagi. Kita nawi penjelasan sedikit. Tunggu lagi. Ni ada lagi masa dia lagi nawi penjelasan sikit. Supaya kata kita boleh jelas benda dengan alasan lah.
Sekadar ni wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.